ni, Malaysia sudah menyedia 128 indikator atau 52% matlamat pembangunan mampan ataupun kita sebut sebagai SDG daripada 247 indikator yang ditetapkan di peringkat global pada tahun 2019. SDG yang ditetapkan itu ataupun yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada tahun 2015 adalah matlamat bersama global untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan mampan menjelang 2030, dan indikator itu adalah pengukuran kepada 17 matlamat SDG yang berpunjangkan kepada 5 bidang tumpuan, iaitu kemajuan masyarakat, penjagaan bumi, kemakmuran, keamanan dan juga kerjasama. Dan kini prestasi matlamat pembangunan mampan SDG Malaysia dilihat sangat memberansangkan. Justru Cik Alizan Mahadi, Pengarah Kanan Penyelidikan ISIS Malaysia, bersama-sama saya menerusi Google Meet ketika ini. Assalamualaikum Cik Alizan. Waalaikumsalam, Cik San. Ya, pertama sekali kita nak bercakap berkaitan dengan pencapaian ataupun achievement kita setakat ini. Adakah ia baik atau mungkin akan lebih baik selepas ini? Okey, terima kasih Cik San. Terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya. Dari segi pencapaian secara umumnya, pencapaian Malaysia di dalam memenuhi terutamanya keperluan asas agak baik di Malaysia. Contohnya akses kepada perkhidmatan air minuman yang diuruskan dengan selamat melebihi 95%, akses kepada bekalan elektrik lebih daripada 99% dan sebagainya. Juga saya rasa semua sedia maklum pencapaian Malaysia dalam pembasmian kemiskinan, di mana kalau kita gunakan pendapatan garis kemiskinan yang lepas, iaitu RM980, kadar kemiskinan Malaysia menurun daripada hampir 50% pada tahun 1970-an sehingga 0.2% pada tahun 2019 gunakan PJK yang terkini, iaitu RM2,208, kadar kemiskinan adalah lebih kurang 5.6%. Jadi bila kita tengok indikator-indikator yang boleh dikatakan indikator pembangunan asas, prestasi Malaysia agak baik, tetapi bila kita gunakan kerangka SDG seperti mana Cik Hassan kata tadi, ia adalah bertumpukan 5 dimensi, dikatakan 5 P's, People, Prosperity, Planet, Peace dan Partnership. Terdapat beberapa cabaran di mana prestasi Malaysia tidak seimbang antara dimensi-dimensi pembangunan tersebut. Contohnya, isu alam sekitar, prestasi kita di dalam alam sekitar masih merosot. Contohnya, pelepasan gas karbon masih meningkat, keluasan hutan masih menurun dan sebagainya. Jadi bila kita menggunakan kerangka SDGs ni, kita perlu menggunakannya secara holistik, secara bersepadu dan seimbang, dan mungkin kita boleh bertambah baik lagi prestasi kita di dalam semua dimensi, bukan sahaja tumpuan kepada terutamanya ekonomi ataupun sosioekonomi sahaja, tetapi juga alam sekitar, juga kepada prestasi penambahbaikan urus tadbir dan sebagainya. Cik Aliza, kita menjengah sedikit rancangan Malaysia ke-12 dan ada disenaraikan berkaitan dengan kelestarian dan juga kemampanan, terutamanya berdasarkan kepada SDG. Daripada apa yang kita saksikan itu, adakah cukup jelas hala tuju dan juga rancangan kita selepas ini? Ya, kita telah melihat pembangunan lestari adalah salah satu tema utama di dalam RMK 11. Sebelum ni, bila kita bercakap tentang lestari, dia mungkin adalah salah satu daripada, contohnya RMK 11, dia adalah salah satu daripada 10 atau 11 dimensi. RMK 10, dia lebih kurang di bawah kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Tetapi tahun ini kita lihat kelestarian adalah salah satu daripada tema utama. Jadi agak jelas bahawa hala tuju Malaysia adalah ke arah kelestarian. Juga RMK 12 agak komprehensif di mana matlamat SDG telah dijajarkan dengan sasaran-sasaran RMK 12. Kita boleh nampak logo SDG logo SDG di dalam sasaran-sasaran RMK 12. Tetapi yang pada pendapat saya yang boleh dikatakan game changer, kita dapat melihat bahawa bila kita ambil contoh kelestarian alam sekitar, ia bukan sahaja di bawah bab alam sekitar tetapi juga diintegrasikan di bawah bab-bab lain. Contohnya fokus kepada pertumbuhan hijau menjadi pendekatan yang bukan sahaja untuk penjagaan alam sekitar tetapi juga sebagai pemangkin untuk penjanaan semula ekonomi juga. Jadi kita dah nampak secara SDGs ni telah dimasukkan secara integrasi di seluruh RMK 12. Tetapi memang cabarannya seperti mana saya kata tadi, kita masih ada
um, dimensi-dimensi dan matlamat yang masih merosot seperti alam sekitar. Juga kalau kita tengok laporan Jabatan Perangkaan, contohnya fokus kepada urus tadbir juga merosot, dan ini memerlukan langkah-langkah untuk menterjemahkan rancangan-rancangan tersebut, matlamat-matlamat tersebut kepada pelaksanaan, dan ini memerlukan langkah-langkah seperti penggubalan undang-undang, pelaksanaan undang-undang sendiri dan sebagainya. Jadi kita perlu lihat dulu dan kita perlu lihat dan tunggulah jika matlamat-matlamat tersebut boleh diterjemahkan kepada pelaksanaan. Cik Alizan, kita melihat kepada 17 goals ataupun 17 matlamat yang bertunjangkan kepada 5 tumpuan utama, tetapi melihat kepada perkara yang mungkin paling cepat dan paling mudah untuk dilaksanakan ataupun dilakukan dengan kemahuan dan juga situasi politik termasuk dasar yang sedia ada, apa antara perkara yang mungkin perlu dan juga harus menjadi keutamaan segera? Keutamaan segera sedunia kita semua ambil maklum adalah pemulihan daripada COVID-19. Ya. Jadi yang pertama sekali kita perlu ambil maklum bahawa COVID-19 telah ada kesan yang agak buruk, yang sangat buruk terutamanya kepada golongan-golongan rentan. Jadi yang pertama, fokus perlulah untuk menambah baik sistem perlindungan sosial. Setelah pendapatan garis kemiskinan ditingkatkan, pada khususnya kita perlu memastikan kelangsungan kehidupan rakyatnya. Jadi kajian kami setakat ini, pakej-pakej pemulihan adalah lebih berbentuk kepada suntikan fizikal bukan secara terus, jadi bantuan secara langsung mungkin perlu ditingkatkan sebagai fokus utama. Kedua adalah untuk seperti mana Cik Hassan kata tadi, kita perlu leverage on existing yang dasar-dasar dan usaha-usaha yang sedia ada. Kita telah lihat semasa pandemik COVID-19, kita juga telah melihat bahawa semua rakyat boleh memainkan peranan yang penting di dalam pemulihan ekonomi, di dalam perlindungan sosial. Jadi kita dapat lihat inisiatif seperti Kita Jaga Kita dan sebagainya adalah amat berkesan. Jadi salah satu daripada inisiatif yang sedia ada untuk SDGs adalah inisiatif yang dipanggil Kumpulan Rentas Parti Parlimen, di mana ini adalah satu usaha bipartisan di mana kita bekerjasama, penyelidik, NGO dan akar umbi bekerjasama dengan ahli-ahli parlimen untuk melaksanakan SDGs di kawasan setempat. Jadi usaha-usaha sebegini patut diteruskan dan boleh diteruskan untuk tahun depan. Yang ketiga adalah untuk meneruskan usaha di dalam sustainable finance. Malaysia telah menerbitkan sukuk kelestarian berdaulat yang pertama di dunia dan ia telah oversubscribe. Jadi kita perlu lihat bagaimana kita menggunakan dana tersebut dan juga meneruskan leadership Malaysia di dalam sustainable finance di dunia. Jadi ini adalah mungkin quick wins di dalam sustainable development goals yang Malaysia boleh diutarakan untuk tahun depan. Dan juga Cik Alizan, mungkin secara ringkas berkaitan dengan bila kita menyebut berkaitan dengan quick wins, terutamanya paling dekat adalah menerusi belanjawan 2022. Apa antara fokus dan bagaimana untuk kita pastikan ada antara perkara-perkara yang boleh dijayakan dalam tempoh dan juga keadaan segera menerusi belanjawan 2022 ini? Ya, seperti mana saya kata tadi, saya rasa yang quick wins yang utama adalah masih memastikan kelangsungan hidup rakyat. Jadi secara umumnya kita menjangkakan belanjawan 2022 adalah belanjawan mengembang, expansionary budget, di mana kita menjangkakan bahawa kita akan secara mudahnya akan meningkatkan perbelanjaan dan mungkin ini akan menjadi perbelanjaan yang defisit. Jadi dengan itu, yang pertama sekali fokus utama mestilah untuk memastikan kelangsungan hidup rakyat. Seperti mana saya kata tadi, bantuan secara langsung dan sebagainya patut menjadi tumpuan utama. Tetapi juga quick wins yang lain adalah seperti mana saya kata tadi, fokus kepada pelaksanaan. Terdapat beberapa inisiatif sedia ada, sekali lagi sustainable finance, kumpulan rentas parti parlimen dan sebagainya. Jadi kita perlu mengukuhkan usaha-usaha tersebut dan memastikan pelaksanaan tersebut pada tahun 2021. Juga pada tahun depan yang
sangat penting untuk belanjawan adalah untuk bersedia untuk pembukaan semula ekonomi. Ya. Jadi kita semua sedia maklum bahawa sektor-sektor seperti pelancongan dan sektor-sektor lain juga yang amat terkesan buruk oleh COVID-19 akan dibuka semula pada tahun depan dan kita perlu ada satu belanjawan yang bersedia untuk buka semula sektor-sektor tersebut. Baik, terima kasih Cik Alizan Wahadi, pengarah kanan penyelidikan ISIS Malaysia, dan selepas ini mungkin kita nak melihat lagi apa antara perkembangan SDG terutamanya dalam kita merealisasikan apa yang dinyatakan dan juga indikator-indikator yang telah pun ditetapkan.